Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam mata pelajaran Sejarah Tingkatan 4 bersama Cikgu Saripah. Okey, hari ini Cikgu akan ajar kamu bab 2, Kebangkitan Nasionalisme. Dalam bab 2 ni ada 2.1 sampai 2.8 tajuk kecil dia. 2.1 maksud nasionalisme, 2.2 perkembangan idea nasionalisme di barat, 2.3 perkembangan nasionalisme di Asia, 2.4 perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara, 2.5 kesedaran nasionalisme di negara kita, 2.6 faktor kemunculan gerakan nasionalisme, 2.7 perkembangan nasionalisme dan 2.8 kesan perkembangan nasionalisme. Pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 20. Okey. Hari ini cikgu cuma akan ajar kamu 2.1 dan 2.2 sahaja. Bab 2 Kebangkitan Nasionalisme 2.1 maksud nasionalisme boleh rujuk buku teks muka surat 22. Dan 2.2 perkembangan idea nasionalisme di barat boleh rujuk buku teks muka surat 24. Maksud nasionalisme. Okey, nasionalisme bermaksud perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme juga boleh diartikan sebagai semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap dan pendekatan berkaitan dengan perjuangan menentang penjajah serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. Selain itu, nasionalisme juga bermaksud gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial dari penguasaan orang asing. Idea nasionalisme ini tidak sama antara negara dengan zaman kerana idea tersebut berkait rapat dengan pengalaman sejarah dan pengaruh sekeliling seperti keturunan, agama, bahasa dan juga adat resam. Okey, pendapat tokoh. Terdapat beberapa orang tokoh dan sejarawan telah memberikan tafsiran berkaitan dengan nasionalisme mengikut pandangan mereka. Dalam slide ni, cikgu ada bagi gambar dan juga kata-kata tokoh tapi cikgu dah ringkaskan. Pelajar boleh rujuk dalam buku teks muka surat 22 dan juga 23. Okey, kita lihat tokoh yang pertama, Hans Kuhn. Hans Kuhn berpendapat bahawa nasionalisme merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang. Okay, Profesor William Arrow pula berpendapat bahawa kebangkitan nasionalisme Melayu lebih kepada kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Okay, manakala Dato' Onn Jaafar pula berpendapat kita hendaklah menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegap dan kuat, boleh berdiri di atas tapak kaki sendiri dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa lain yang tegap dan bersatu. Okay, manakala pendapat Dr. Burhanuddin Al-Helmi, cikgu dah pendekkan di sini, boleh rujuk buku teks muka surat 23. Dr. Burhanuddin berpendapat bahawa perjuangan menentang penjajah hendaklah ada persatuan dan perpaduan yang kuat. Okay, manakala pendapat Dr. Asuntaralingam pula, nasionalisme merupakan fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia ini untuk menubuhkan negaranya sendiri. Okay, secara ringkasnya pula pendapat Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid, nasionalisme Melayu bukanlah gejala baru hasil penggabungan tanah Melayu oleh British, tetapi nasionalisme Melayu telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kesetiaan kepada raja merupakan ciri nasionalisme Melayu ketika itu dan orang Melayu berpegang pada fahaman kebangsaan yang bersifat ketanah Melayuan. Okey, last sekali Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Koh Keng Kim berpendapat bahawa dalam konteks Melayu, perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri.
Okay, kita masuk kepada 2.2 iaitu perkembangan idea nasionalisme di Barat. Nasionalisme di Barat berkembang hasil daripada penentangan terhadap pemerintah beraja yang menjadi simbol penindasan yang menggugat hak dan kebebasan rakyat. Contohnya nasionalisme anti-raja ialah revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis. Selain itu, idea nasionalisme juga dikaitkan dengan perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan daripada penjajahan kuasa asing seperti revolusi Amerika. Okey, kita akan belajar 3 revolusi. Yang pertama, revolusi keagungan di England. Yang kedua, revolusi Perancis. Dan yang ketiga adalah revolusi Amerika. Slide ni memaparkan lokasi. Okay, lihat yang pertama, Amerika, revolusi Amerika 1776 dan revolusi keagungan di England 1688 dan revolusi Perancis di Perancis pada tahun 1789. Revolusi keagungan 1688. Revolusi keagungan ini berlaku di England disebabkan oleh keinginan menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Ia tercetus kerana Raja James II membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang. Justru itu, ahli parlimen, peristiwanya adalah ahli parlimen bangkit menentang pemerintahan beraja mutlak. Penentangan ini mendapat sokongan daripada Mary II dan suaminya Raja William of Orange. Mary II ini adalah sebenarnya anak kepada Raja James II, manakala Raja William of Orange itu adalah anak saudara dia dari keturunan dari kerabat Orange Nassau. Perkataan Orange itu adalah sebenarnya nama tempat. Disebabkan Raja James II dah hilang sokongan, maka Raja James II telah melarikan diri ke Perancis. Revolusi keagungan ini digelar sebagai revolusi keagungan kerana peralihan kuasa yang berlaku adalah secara aman tanpa pertumpahan darah. Selepas Raja James II turun tahta dan pemerintahan diambil alih oleh Mary II dan William of Orange dan mengamalkan konsep kedaulatan parlimen dan sistem raja berperlembagaan. Bill of Rights juga digubal untuk memberikan keutamaan kepada parlimen menggubal undang-undang dan juga hak mengutip. John Locke adalah ahli falsafah Inggeris dan selepas penggubalan Bill of Rights, John Locke telah menghasilkan karya Two Treatises of Government yang mempopularkan prinsip raja berperlembagaan, menolak konsep pemerintahan raja berkuasa mutlak, menegaskan bahawa kerajaan diasaskan atas persetujuan pemerintah dan rakyat, dan undang-undang digubal memenuhi hak asasi manusia. Revolusi Amerika 1776. Revolusi Amerika merupakan reaksi orang Amerika menentang penjajahan British. Penentangan ini disebabkan oleh tindakan British tidak melindungi hak penduduk Amerika. Sedangkan terdapat 13 buah tanah jajahan British di bawah Amerika. Penduduk Amerika juga menentang akta yang diperkenalkan untuk memungut cukai. Antaranya adalah akta pelayaran, akta stamp, akta gula dan juga akta teh. Penduduk tanah jajahan di Amerika juga melaungkan slogan tiada cukai tanpa perwakilan kerana tiada wakil Amerika dalam parlimen British. Jadinya kalau tak ada wakil, bagaimana orang Amerika ni dia nak memberi pendapat dan juga memberi cadangan dan membantah apa yang dirasakan perlu. Seterusnya, pemimpin di tanah jajahan menubuhkan kongres
yang diketuai oleh George Washington dan mengisytiharkan perang dan George Washington ini mengisytiharkan perang kepada British untuk perjuangan kemerdekaan Amerika. Okey, kalau kita lihat George Washington ini akhirnya menjadi Presiden Amerika Syarikat yang pertama, iaitu beliau menjadi presiden pada 30 April 1789 hingga 4 Mac 1797. Kongres pula telah meluluskan Peristiaran Kemerdekaan Amerika yang ditulis oleh Thomas Jefferson pada Julai 1776. Thomas Jefferson ini merupakan ahli falsafah Amerika dan beliau pula juga akan menjadi Presiden Amerika tetapi menjadi Presiden yang ketiga, iaitu dia menjadi Presiden dari tahun 1801 hingga 1809. Dan Revolusi Amerika berakhir pada 1783 apabila British mengakui kemerdekaan Amerika. Okey. Dan 13 buah tanah jajahan ini telah digabungkan dan diberi nama Amerika Syarikat. Revolusi Perancis 1789. Revolusi Perancis tercetus daripada idea nasionalisme yang memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan oleh golongan pemikir Perancis seperti, nama susah sikit nak sebut sebab nama Perancis ni lebih kurang macam ni lah bunyinya, Jean-Jacques Rousseau dan juga Voltaire. Kamu bolehlah sebut macam mana pun asal senang nanti nak eja. Okay, tapi sebelum cikgu teruk menerangkan tentang Revolusi Perancis, cikgu akan terangkan secara ringkas pemerintahan di Perancis. Okay, pemerintahan di Perancis, Perancis diperintah secara mutlak oleh rajanya. Okay, sama ada memiliki negara secara mutlak, kekayaan dan penduduknya. Okay, dan apabila Raja Louis XVI, kalau dalam buku teks kamu, dia tulis Act V1. Act V1 tu adalah tulisan Roman yang bermaksud 16. Jadi cikgu terus sebutlah Raja Louis XVI. Raja Louis XVI ni memerintah Perancis menaiki tahta dan mewarisi kemerosotan ekonomi yang ada di Perancis daripada raja-raja yang sebelum ini. Jadinya pada awal pemerintahan Raja Louis XVI ini, baginda sebenarnya dicintai oleh rakyat. Tetapi Raja Louis XVI ni dia memerintah tidak begitu cekap dan sikapnya yang konservatif membuatkan rakyat membencinya. Ditambah lagi pula Raja Louis XVI ini dalam memerintah dia dipengaruhi oleh isterinya iaitu Mary. Dan semasa pemerintahan Raja Louis XVI ini, walaupun Perancis mengalami kemerosotan ekonomi yang tidak stabil dan berlaku krisis keuangan, tetapi golongan bangsawan dan golongan raja ini terus hidup mewah dan belanja. Okay, kesannya kesan keuangan Perancis semakin lemah dan rakyat mula terbeban dan bertahan untuk dan akhirnya keadaan yang tidak stabil ini menyebabkan berlakunya revolusi Perancis. Okey, kita lihat Rousseau telah menulis The Social Contract. Bagi Rousseau, untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, suara rakyat digelar sebagai hasrat umum yang merupakan kata sepakat golongan yang mempunyai kesedaran. Dan menurut Rousseau lagi, kedaulatan suara rakyat lebih tinggi dan penting daripada institusi raja dan birokrasi. Okey, jadinya sasaran golongan revolusi ini adalah kepada pemerintah autokratik Raja Louis XVI dan juga golongan bangsawan kerana golongan ini memonopoli keistimewaan yang macam cikgu dah terangkan tadi. Walaupun keadaan Perancis yang tidak stabil tapi mereka hidup mewah dan rakyat pula terbeban. Okey, sebabnya
Mereka bebas berbelanja, boros, berpesta dan rakyat pula terpaksa dikenakan pelbagai jenis cukai dan rakyat hidup menderita. Okey, golongan revolusi ini telah peristiwanya, kita lihat revolusi Perancis, peristiwanya, golongan revolusi ini telah menggempur penjara Bastille dan membebaskan tahanan politik serta menggulingkan Raja Louis XVI. Okay, dengan kejatuhan Raja Louis XVI ni, berakhirlah sistem pemerintahan beraja di Perancis dan muncullah Republik Perancis. Okay, Raja Louis XVI ini, kalau dilihat dalam sejarahnya, baginda telah ditangkap dan dipenjarakan dan akhirnya dihukum pancung pada 21 Januari 1793. Maka berakhirlah pemerintahan beraja dan muncullah Republik Perancis. Kesimpulannya, idea nasionalisme di barat ini telah mencetuskan kesedaran dan kebangkitan memperjuangkan kedaulatan negara, menekankan hak dan prinsip kedaulatan negara, memberi iktibar tentang kepentingan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan hidup dan idea nasionalisme mula tersebar sehingga ke Asia dan Asia Tenggara. Tajuk seterusnya barulah nanti kita akan masuk kepada nasionalisme di Asia. Baiklah, setakat ini saja PDPR kita pada hari ini dan perjumpaan di PDPR akan datang. Cikgu akan masuk kepada perkembangan nasionalisme di Asia dan juga perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Okey, sekian, terima kasih.